Okey, bermula semalam kami di Niaga Awani memberi fokus kepada kajian separuh penggal RMK 12 dan sudah tentu banyak perkara yang perlu ditelitikan. Bersama saya menerusi Google Meet ketika ini, Hafizi Razali, Pengarah Bersekutu Bower Group Asia. Assalamualaikum Hafizi. Waalaikumsalam, Haris. Ya Hafizi, penting kajian separuh penggal untuk RMK setiap kali kita membentangkan RMK. Apa bentuk struktur ekonomi yang perlu diubah kerana Profesor Tan Sri Nur Azlan ada berpandangan bahawa struktur ekonomi itu penting untuk diubah. Mungkin Hafizi sendiri, pandangan Hafizi mungkin dari segi dasar dan juga polisi yang dilaksanakan kerajaan memenuhi perubahan struktur ekonomi semasa pada masa ini. Komen Hafizi. Ya, pertamanya saya nak tekankan beberapa perkara lah, mungkin kita boleh bincang dengan lebih lanjut. Ya. Berkenaan dengan struktur ekonomi itu, yang pertamanya adalah berkenaan dengan pengurangan hutang. Dan YB Rafizi telah sebutkan satu terma yang dikatakan sebagai satu konsolidasi fiskal, ya, itu penting. Yang kedua, penambahan pendapatan negara dari segi jangka sederhana sehingga panjang. Kita tahu bahawa kerajaan tidak mempunyai pendapatan yang optimal dari percukaian, terlampau bergantung kepada hasil minyak dan gas, dan perlukan lebih banyak diversifikasi. Walaupun keadaan sekarang agak okey, tapi kita perlu tambah baik berkenaan dengan penambahan pendapatan tersebut. Yang ketiga adalah berkenaan dengan rakyat terbawah. Rakyat yang berpendapatan rendah, kita perlu teruskan usaha untuk mengagihkan pendapatan kepada mereka yang berpendapatan rendah, dan dalam masa yang sama tambah lagi keupayaan pengguna-pengguna domestik menerusi satu skim yang kita boleh tentukan seperti gaji progresif. Itu adalah satu pendekatan polisi yang bagus. Dan juga dalam pasaran buruh kita ni, Haris, kita ada satu pasaran buruh yang mana banyak pekerja merupakan pekerja di bahagian yang tidak formal. Dan sebahagian besar pada mereka yang berpendapatan rendah ini adalah daripada kategori tersebut. Jadi kita perlu juga memikirkan cara untuk memastikan pekerja-pekerja ini juga turut dilindungi seperti mana mereka yang mempunyai pendapatan tetap dan mempunyai kontribusi EPF daripada majikan dan sebagainya. Tetapi lebih penting lagi dari segi industri, ya, kita perlu terus mencari apakah pemacu produktiviti negara. Kita perlukan satu pertumbuhan yang inklusif, menangani isu-isu yang penting seperti perubahan iklim, mempromosikan ekonomi digital yang semakin penting sekarang ini, dan memastikan kita mempunyai tadbir urus yang baik, satu sistem governance yang terus menekankan anti rasuah dalam isu procurement terutamanya. Jadi isu-isu ini adalah penting dan perlu dilihat dari segi lensa yang komprehensif dan bukan sahaja dari satu isu ke satu isu yang lain, Haris. Hafizi, sebelum kita memperincikan berkenaan dengan dari segi pengurangan hutang, pendapatan yang dilihat tidak optimal, kebergantungan kepada minyak dan gas, kita ada banyak plan induk, roadmap, blueprint, plan strategik dan sebagainya yang dilancarkan. Apa sebenarnya yang menghalang kepada perubahan struktur ini untuk dilaksanakan? Dan mengapa kita dilihat lewat untuk penstrukturan ataupun pelaksanaan penstrukturan ini? Mungkin Hafizi boleh ulas berkenaan perkara ini. Ya, pertamanya kebanyakan apa yang telah dibentangkan dalam blueprint ataupun roadmap yang sedia ada, ya, untuk terutamanya 5 ke 10 tahun yang kebelakang adalah tidak cukup agresif untuk mengubah sesuatu status quo yang telah kita biasa di Malaysia ini. Contohnya dari segi fiskal negara, ya, saya bagi satu contoh. Ya. Keadaan hutang negara sekarang hampir 1.5 trilion ataupun 60% daripada KDNK. Ini telah dibiasakan untuk 5 ke 10 tahun yang kebelakang, di mana kita mengambil hutang yang besar dan pergantungan ini semakin meningkat dari tahun ke tahun. Tapi sebenarnya pergantungan kepada hutang itu bukan merupakan satu isu, kerana kita lihat Singapura 100% daripada KDNK adalah didana oleh hutang. Tetapi apa yang lebih penting adalah untuk memastikan jika kita mengambil hutang untuk digunakan ke arah pembangunan, kita perlu pastikan penggunaan dana tersebut adalah betul-betul produktif. Contohnya Vietnam, hutang mereka hanyalah 40% pada KDNK, tetapi pertumbuhan ekonomi mereka adalah lebih agresif daripada Malaysia, iaitu dari segi puratanya lebih daripada 7% berbanding di Malaysia antara 45% kepada 5.5%, ataupun paling tinggi pun ke arah 6% lah. Jadi kita perlu ada satu mentality shift, ya, untuk nombor satu, mengurangkan pergantungan kepada hutang. Tetapi kalau kita mahu pun mengambil hutang tersebut, kita perlu memikirkan dari aspek produktiviti dengan lebih terkhusus.
Yang kedua, kita perlu mengadakan satu mekanisme yang lebih terkhusus lah. Contohnya dari segi kedudukan fiskal ini, akta tanggungjawab fiskal itu perlu diperkenalkan Ya. dengan secepat mungkin. Kita telah berbicara berkenaan dengan akta ini untuk kebelakangan 2 ke 3 tahun, tetapi masanya adalah sekarang, terutamanya dalam bajet 2024 yang akan datang ini, untuk kita mengurus pendapatan dan perbelanjaan negara dengan lebih cekap, tidak kiralah siapa yang memerintah kerajaan sekalipun. Ya. Ya, Hafizi, berkenaan dengan akta tersebut difahamkan berkemungkinan dalam tahun ini, mungkin dalam penggal pada September, tetapi penggal September Oktober nanti juga adalah penting kerana kajian separuh penggal ini akan dibentangkan di Dewan Rakyat. Menyebut berkenaan dengan dari segi mencari industri yang boleh memacu produktiviti. Hafizi menyebut kita bergantung, pendapatan negara bergantung terlalu tinggi kepada minyak dan gas. Mungkin apa bentuk industri ataupun bagaimana kita nak mencari hala tuju bentuk produktiviti yang untuk meningkatkan pendapatan negara sekaligus mengurangkan kebergantungan terhadap sektor minyak dan gas terutamanya, Hafizi? Ya, ada dua bahagian di situ. Ya. Yang pertama, bagaimana kita perlu menambah pendapatan negara. Yang kedua, bagaimana kita boleh menstrukturkan semula ekonomi. Jadi saya sentuh satu demi satu. Yang pertama berkenaan dengan pendapatan negara. Kita perlu akui bahawa pendapatan negara ini sepatutnya perlu lebih terkait dengan cukai. Tapi malangnya di Malaysia hanya 20, kurang daripada 20% daripada pekerja di Malaysia ini dapat layak membayar cukai. Maksudnya ramai yang bergaji rendah tidak layak untuk membayar cukai. Jadi kerajaan juga perlu memperkenalkan satu sistem pencukaian yang lebih tersasar, dan apa yang terbaik di sini adalah berkenaan dengan berkait dengan consumption. Lebih banyak kita berbelanja, lebih banyaklah cukai yang kita perlu bayar. Contohnya melalui sistem GST. Itu salah satu cara untuk menjana pendapatan negara melebihi daripada sistem yang berasaskan komoditi. Yang kedua adalah berkenaan dengan penstrukturan semula ekonomi. Okey, kalau kita mahukan industri kita berkembang dengan lebih pesat, kita perlu pertamanya fahamkan apa kadar pembangunan yang kita mahu, berapa cepat, dan apakah risiko yang kita mahu ambil untuk membangunkan sektor-sektor atau industri yang berkenaan. Tidak kiralah apa pun. Jadi yang paling penting sebenarnya adalah untuk kita memastikan risiko ini dan pertumbuhan apa yang kita nak ini, dan perlu disesuaikan dengan pelaburan pembangunan yang perlu ditingkatkan oleh kerajaan. Kerana apa, Haris? Kerana sebenarnya pelaburan oleh kerajaan kepada pembangunan telah berkurang dengan sangat banyak. Dan untuk tahun lepas contohnya hanya kurang daripada 5% pelaburan daripada kerajaan untuk membangunkan industri atau infrastruktur dan sebagainya. Dan pelaburan swasta juga turut menurun kerana mereka melihat kerajaan tidak berminat untuk melabur dengan lebih banyak, dan mereka pun mengurangkan pelaburan, dan kesannya adalah industri-industri kita tidak dapat mencapai satu tahap yang optimum dengan lebih cepat kerana kurangnya pelaburan-pelaburan ini. Dan lebih berisaukan lagi, pelaburan terus FDI juga semakin berkurang dari segi rasio kepada KDNK. Kalau kita bandingkan dengan negara-negara jiran kita, mereka mendapat lebih banyak portion daripada pelaburan secara terus ini, pelaburan asing ini. Kita sekarang di belakang Indonesia, di belakang Vietnam, di belakang Thailand. Jadi kita agak terkebelakang dari segi daya saing kita untuk menarik perhatian pelabur-pelabur daripada luar untuk terus melabur dalam industri-industri atau sektor yang dikatakan sebagai strategik yang dapat mewujudkan lebih banyak pekerjaan, mewujudkan value add dan meningkatkan kadar keupayaan negara kita untuk meningkatkan kadar ekspor terutamanya. Ya, Hafizi, secara ringkas kalau kita menyebut MITI sekarang ini, pelaburan itu secara jelas berada di dalam nama kementerian tersebut, dan pelaburan di tempatan DDI di peringkat domestik menjadi antara fokus yang apa yang disebutkan oleh Tengku Datuk Seri Zafrul sendiri. Jadi ini masanya untuk kerajaan meneliti dari segi pelaburan di peringkat tempatan untuk meningkatkan produktiviti, mewujudkan gaji yang lebih progresif dan sebagainya, Hafizi? Sudah tentunya pelaburan itu adalah penting untuk kita menjana pertumbuhan ekonomi. Kerana apa? Kalau kita mahukan pertumbuhan ekonomi untuk melebihi 5-6% contohnya, dalam masa yang sama kita tidak boleh mengurangkan perbelanjaan kepada pembangunan. Tetapi seperti yang saya sebutkan tadi, ada banyak cara untuk menjana pembangunan, termasuklah melalui hutang. Tetapi apa yang lebih penting adalah untuk memastikan perbelanjaan ini adalah betul-betul produktif dan merupakan sesuatu yang betul-betul diperlukan oleh industri. Tetapi apa yang lebih penting adalah melangkaui peranan Kementerian Ekonomi dan Kementerian MITI tersebut. Kerana apa? Kita perlu bicarakan berkenaan dengan infrastruktur asas. Di setengah negeri kekurangan satu reliability of energy. Kita persoalkan dari segi elektrik, dari segi sumber air,
dan juga faktor-faktor lain seperti pengangkutan dan logistik, semua ini perlu diambil kira, dan juga keupayaan teknologi itu sendiri. Ya. Kerana apa, kita perlu sentiasa meletakkan diri kita ke arah teknologi yang paling terkini supaya pengeluaran tersebut adalah lebih tinggi daripada apa yang biasanya kita lakukan di Malaysia ini. Kalau kita lihat dari segi konteks dalam tahun 1990-an, Ya. kemajuan produktiviti kita ni setiap pekerja tidak jauh daripada Korea Selatan. Tetapi selepas 20 tahun, 30 tahun ini, Korea Selatan sekarang lebih produktif daripada negara Jepun, contohnya negara yang maju di Asia. Baik. Dan kita masih di takluk yang lama walaupun kita ada peningkatan secara gradual sejak tahun 1990-an. Jadi ada banyak perkara yang kita perlu lihat, dan perkara ini merangkumi berbagai-bagai aspek dan tidak hanya tertakluk kepada apakah pelaburan yang dibawa oleh Kementerian MITIS contohnya.